Hai kawan-kawan, untuk video kali ni cikta nak bawa kawan-kawan semua, cikta nak tunjuk cara cikta perbanyakkan pokok kucai. Cikta nak tunjuk pada kawan-kawan kenapa cikta semai biji benih jagung dalam pasu gantung dan juga pasu tepi dinding. Cikta nak update pokok kacang tanah cikta dan cikta juga nak update banyak lagi pokok sayuran yang berada di rumah cikta. Jom kawan-kawan follow video cikta daripada mula hingga habis. Assalamualaikum. Terlebih dahulu cikta mohon maaf. Ada kawan cikta tanya kenapa cikta masukkan video agak lambat untuk kali ni. Sebabnya dekat Seremban kawan-kawan, okey, selalu hujan. Hari tu cikta angkat baju, tengah-tengah angkat baju hujan lebat. Jadi memang hari tu cikta kena hujan teruk. Lepas tu cikta demam 2-3 hari. Sebab tu cikta tak masukkan video. Ni pun tengah demam tapi cikta gagahkanlah juga untuk masukkan video. Tengoklah kawan-kawan sampai patah pokok rozal cikta. Okey, untuk seterusnya cikta nak bawa kawan-kawan semua, cikta nak kongsi bagaimana kalau kita nak tanam kucai dan kita nak bagi perbanyakkan kucai. Jom kita nak ambil kucai ni dulu sebab kucai ni dia dah rimbun, jadi cikta nak tanam dia semula. Jom ikut cikta tengok macam mana kita nak perbanyakkan kucai ataupun macam mana cara kita nak semai kucai. Okey kawan-kawan, pokok kucai ni juga adalah salah satu pokok yang cikta suka tanam. Cumanya kalau kawan-kawan nak tanam pokok kucai daripada biji benih, okey, dia boleh hidup, cuma dia akan ambil masa yang lambat. Tapi kalau kawan-kawan tanam dia guna rhizom, okey, dia cepat. Hari ni kawan-kawan tanam, esok kawan-kawan dah boleh nampak dia dah naik pucuk. Okey, sedikit tips untuk kawan-kawan yang nak tanam kucai. Kucai ni letak je kawan-kawan dekat tempat panas. Sebab bila letak tempat panas, dia cepat sangat tumbuh. Kalau kawan-kawan letak di tempat redup, nanti ada je serangga yang suka kacau. Dan biasanya dia mudah, batang dia mudah rosak. Kadang-kadang dia tercabut. Kadang-kadang dia punya bahagian bawah dia ada bakteria. Kalau cikta tanam kucai, cikta memang letak dia dekat tempat yang panas. Alhamdulillah kawan-kawan, ni adalah kucai yang cikta dapat. Sebabnya pokok tu cikta nak bagi dia tanam kat tempat lain, cikta nak perbanyakkan. Alhamdulillah. Pokok kucai ni kawan-kawan, masa cikta tanam dia, cikta memang menggunakan sepenuhnya baja organik. Okey, bila kita guna baja organik kawan-kawan, apa yang bestnya, okey, tanah ni dia akan jadi gembur. Jadi bila kita nak tukar ke tanah lain ataupun kita nak tukarlah dekat polybag lain, okey, kita boleh picit tanah tu, dia sangat-sangat gembur dan ni memudahkanlah untuk proses kita nak pindah anak kucai ataupun kita nak pindah rhizom kucai. Okey kawan, ni salah satu kucai yang kita dah bersihkan tadi. Okey, ni cikta nak tanam dia dalam pasu. So cikta nak tunjuk bagaimana cara cikta tanam kucai. So kucai ni kalau kita nak semai dia kawan-kawan, lebih mudah kita semai daripada ubi dia yang macam ni. Okey, daripada kalau kita semai dia guna biji benih, dia agak lambat. Sebab cikta pernah cuba, memang dia punya pertumbuhan dia daripada biji benih tu memang ambil masa yang terlalu lama. Tapi kalau kita guna cara yang ni, dia sekejap aja. Sebab macam ni kan, cikta dah potong, pagi esok mesti dia dah naik sikit. Jom tengok bagaimana cikta tanam. Okey, yang ni tanah ni kawan-kawan boleh gunalah tanah apa-apa pun boleh guna. So cikta letak tanah dia separuh. Okey, so cikta akan masukkan dia sedikit macam tu. So cikta akan benam dia sedikit dan cikta akan letak macam ni. Okey, kenapa cikta tak letak tanah dia terlalu banyak? Sebabnya cikta tak nak nanti kucai ni busuk. Okey, kucai ni pun dia macam bawang lah, dia mudah busuk. Jadi kita letak tanah dia sedikit. Nanti bila dia dah naik, kita letak sikit lagi. So macam ni cara dia. Senang kan kawan-kawan? Daripada satu pokok tadi, daripada satu polybag tadi, kita dah boleh pecah banyak pasu. Okey, ni yang dia punya lebih tu lah. Ada 1, ada 2, 3, 4, okey, 5, 6,
So Cik Ita dah boleh dapat 6 pasu. Okey, nanti yang ni Cik Ita akan tanam lah. Okey, jom kita nak tengok bagaimana cara semaian yang seterusnya. Okey, untuk seterusnya Cik Ita nak kongsilah bagaimana cara Cik Ita semai biji benih jagung. Okey, kalau cara Cik Ita akan letak satu tepawel, Cik Ita akan letak tisu, kita akan susun biji benih, lepas tu Cik Ita akan letak lagi tisu dan Cik Ita akan tutup tepawel. Kita akan simpan dekat tempat yang gelap. Okey, yang ni adalah pokok jagung Cik Ita, separuh tu Cik Ita semai dia dalam polybag, dan ada juga yang Cik Ita semai dia dalam pasu gantung dan juga pasu dinding. Kenapa? Sebab ada kan kawan Cik Ita cakap, dia selalu semai biji benih, apa-apa biji benih lah, kucing ataupun serangga suka makan. Jadi Cik Ita cakap dengan dia, kalau salah satu cara kita nak semai biji benih, kita semai dia dekat pasu gantung ataupun pasu dinding. Tapi nanti bila pokok ni dah besar, dah agak-agak kita boleh ubah, kita akan ubah dia dekat dalam pasu yang untuk kekal. Jadi sama je proses dia. Sebabnya kadang-kadang bila kita semai dekat tanah, hujan turun lebat, okey, biji benih tu kadang-kadang dia boleh rosak ataupun serangga datang makan. Okey, jadi biji benih kita tu akan hilang lah. Okey, tapi kalau cara Cik Ita ni sebenarnya senang, insya-Allah biji benih tu akan ada. Okey, seterusnya Cik Ita nak tunjuk bagaimana cara Cik Ita semai biji benih peria. Okey, sama je Cik Ita akan guna kaedah tisu. Cik Ita akan Cik Ita akan semai dia dalam tepawel macam Cik Ita buat dekat biji benih jagung. Okey, lepas tu Cik Ita akan semai dia dalam bekas-bekas kecil. Okey, bila kita semai dalam bekas kecil ni, kalau Cik Ita lebih suka guna tanah tu sedikit, tapi Cik Ita suka guna sekam padi. Okey, yang ni Cik Ita guna ni sekam padi yang dah dibakar. Okey, jadi dia ringan, bila kita pegang dia macam poros. Okey, dia relai kan. Jadi bila kita siram nanti, air tak bertakur. Jadi biji benih kita tu selamat. Okey, kalau kawan-kawan perasan, setiap kali Cik Ita semai biji benih, Cik Ita tak terus semai dia dekat tanah. Yang problemnya bila Cik Ita semai dekat tanah, mungkin sama lah dengan yang kawan Cik Ita cakap tu, biji benih tu nanti mesti hilang. Kalau tak hilang pun dia tak tumbuh. Okey, mungkin ada semut ataupun serangga yang makan. Tapi bila Cik Ita buat kaedah ni, Cik Ita semai dalam bekas lain dahulu, bila biji benih ni dah tumbuh, dah jadi anak pokok yang sehat, baru Cik Ita letak dia ataupun Cik Ita pindah dia dekat bekas yang besar. Alhamdulillah Cik Ita boleh dapat hasil. Okey, ini adalah pokok peria katak, tapi yang ni buah dia jenis yang panjang. Okey, Cik Ita tanam peria katak kali ni yang panjang ni sebabnya Cik Ita memang suka makan keripik peria. Kalau jenis yang ni nanti bila dia dah tumbuh, dah berbuah, kita nak buat keripik peria, dia memudahkan proses kita nak sagat-sagat. Okey, sagat atau parut. Sebabnya dalam dia tak banyak dia punya biji. Okey, kawannya adalah sebahagian daripada pokok-pokok yang berada dekat rumah kita sekarang. Tapi itulah kita nak pergi ambil gambar dekat-dekat pun tak boleh sebab sekarang ni musim hujan. Okey, tapi alhamdulillah lah. Okey, Allah masih bagi kita kekuatan untuk buat video walaupun kita demam. Okey kawan-kawan, nanti seterusnya Cik Ita nak tunjuk pada kawan-kawan tu adalah pokok kacang tanah. Mesti kawan-kawan yang follow Cik Ita ingat kan? Cik Ita ada tanam pokok kacang tanah dan alhamdulillah pokok Cik Ita ni merimbun dan dia dah start berbunga. Cik Ita pun dah letak dia, dah top up dengan tanah. InsyaAllah nanti kita cabut. Ni kan kawan, dia ni kucing ni dia beranak dekat Cik Ita punya halaman rumah. Sian dia kan kawan. Dia kena hujan ke basah kuyup. Jadi Cik Ita dengan suami Cik Ita ambil dia letak dalam tong. Bagikan kawan yang duduk dekat kawasan Taman Mantap Indah, kalau anak-anak kucing boleh datang rumah Cik Ita, comel. Ibu dia ni lahirkan 5 ekor anak. Ada warna oranye, warna kelabu dan ada warna hitam. Yang hitam tu kalau tak salah Cik Ita dia ada 2 ekor. Kawan-kawan yang duduk dekat Taman Mantap Indah boleh datang rumah Cik Ita. Okey, ni pula sebahagian lah bunga-bunga yang berada dekat rumah Cik Ita. Okey, rumah Cik Ita ni kalau bunga dia tak banyak lah sebab Cik Ita lebih kepada tanaman sayur. Okey, tapi alhamdulillah masih ada bunga. Okey, yang ni pula daun pandan.
Okey, daun pandan ni bolehlah kadang-kadang kita nak guna, kita dah ada daun pandan. Yang ni paling best kan kawan, terung ni Cik Ita tanam, rezeki rupa-rupanya banyak permintaan. Alhamdulillah Cik Ita dah jual pokok terung Cik Ita ni hampir 10 pokok. Okey, Cik Ita jual dengan harga RM20. Okey, untuk orang taman Mantap Indah lah. Cik Ita bagi diskaun kan. Alhamdulillah. Okey, Cik Ita suka tanam tapi bila benda tu dah banyak, Cik Ita tak akan nak makan seorang. Jadi Cik Ita jual. Alhamdulillah Cik Ita dah jual hampir 10 pokok. Okey, ni pula ada kangkung yang Cik Ita tanam hari tu. Ni yang belen-belen lah. Alhamdulillah. Okey, nanti bila Cik Ita teringin nak makan kangkung, Cik Ita boleh petik. Jadi seronok kan kawan bila kita menanam dekat rumah kita. Kita teringin nak makan sayuran, kita boleh petik. Okey kan kawan, bila badan tak sedap ni memang kita nak makan nasi tu memang tak ada selera. Okey, Alhamdulillah Cik Ita tu hari ada buat laksa. Jadi Cik Ita nak petik kemangi. Cik Ita nak makan dengan laksa. Kemangi sedap kan kawan, dia wangi. Bila kita buat sebagai salad atau ulam, kita makan dia dengan laksa, dia bolehlah menaikkan kita punya selera. Alhamdulillah kan kawan, dengan menanam Cik Ita ada sayuran untuk Cik Ita petik dan untuk Cik Ita makan. Okey kan kawan, Cik Ita dah selesai untuk buat video kali ni. Semoga kawan-kawan terhibur dan jom kan kawan kita menanam di sekeliling rumah, sebab dengan menanam kita boleh makan sayuran yang kita tanam dan pastikan kita tanam dia secara organik.